Ya Azam, kempen keselamatan jalan raya sempena Aidilfitri yang dilaksana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Polis Diraja Malaysia PDRM bakal bermula esok hingga 27 April ini. Ia merupakan inisiatif pihak penguatkuasa mengurangkan kadar kemalangan sepanjang musim perayaan. Menurut Ketua Unit Keselamatan Jalan Raya dan Koperat JPJ Sabah, Azman Poji, kempen ini penting bagi memberi peringatan kepada pengguna jalan raya untuk mengutamakan aspek keselamatan setiap masa. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Terminal Bas Bandaraya Utara Inanam. Kempen ini antara lain melibatkan pemeriksaan teknikal bas ekspres, lesen memandu, permit Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan, tip kecemasan kenderaan dan pemeriksaan peralatan keselamatan kenderaan. Pandangan saya balik ni tahun ini untuk bercuti, ini hari memang selesalah sebab kita pun nampak sendiri ada pihak JPJ dengan trafik untuk cek semua untuk keselamatan kita. Saya sendiri sangat puas hati lah untuk keselamatan kita itu, untuk hari raya ya tahun ini. Keselamatan okey lah, sebab diorang sudah pantau semua apa-apa, ya terjamin lah. Ya, setiap perayaan mesti ada diorang cek sebab keselamatan orang lah. Ya, gembira sebab kita mau jumpa keluarga kan, beraya. Untuk raya tahun ini penjualan tiket di sini cepat habis bang. Tahun ini kira okey lah berbanding yang sebelum ini, tentu ada COVID. Cara pembelian pun dalam online. Ada yang membeli secara habis lah dengan keselamatan pihak PDRM JPJ pun keselamatan penumpang selesa lah tahun ini raya ini. Tahun lalu Sabah mencatat 268 kematian akibat kemalangan jalan raya semasa perayaan Aidilfitri dengan jumlah tertinggi. Kota Kinabalu 31 kes dan Tawau 30 kes. Pejabat Parlimen Sepanggar akan menjalin kerjasama dengan Masjid Bandaraya MBR Kota Kinabalu, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dan ketua-ketua kampung untuk mengenal pasti penduduk miskin dan miskin tegar di kawasan berkenaan. Senarai itu akan dimasukkan ke pangkalan data dibangunkan pejabat itu bagi mendapatkan maklumat serta jumlah tepat. Ahli Parlimen Sepanggar Mustafa Sa'mud berkata pangkalan data tersebut akan memudahkan penyaluran bantuan sekaligus menoktahkan isu kemiskinan di kawasan ini. Untuk memastikan bahawa senarai yang kita perolehi daripada kebajikan dan juga DBKK ini, terutama yang senarai miskin tegar itu betul-betul memang memerlukan. Satu yang kita takut, dia terlalu sedikit. Yang kedua, mungkin ada yang sudah keluar daripada kepompong kemiskinan. Beliau ditemui RTM dalam majlis penyampaian sedekah amal jariah MBR di Likas. Turut berlangsung penyerahan bantuan duit raya dan bakul makanan sumbangan beberapa syarikat, BTC Maju Holding Sunan Berhad, Kain Mewah Holding Sunan Berhad dan Jalan Distributor kepada 338 asnaf, ibu tunggal dan orang kurang upaya. Masjid Bandaraya sendiri mempunyai senarai yang sendiri mengenai golongan asnaf. Kita mempunyai lebih 1,000 orang yang berdaftar dengan Masjid Bandaraya. Begitu juga anak-anak yatim, anak-anak asnaf ini. Kita mempunyai senarai mereka. Dan mereka ini memang Masjid Bandaraya ini terbuka untuk mereka. Mereka datang ke sini setiap hari minta bantuan. Setiap kali kurang-kurangnya ada 300 hingga 500 orang. Ini hanya di Masjid Bandaraya. Ada juga di Masjid Kampung Likas, di Masjid Darau dan masjid lain-lain tempat sekeliling sinilah kita bagi juga. Jadi setiap kali 300 hingga 500 orang. Kita bagi beras, gula dan keperluan rumah lah. Kerjasama MBR bersama 3 syarikat berkenaan menyediakan sumbangan Ramadan sudah terjalin hampir 23 tahun. Seramai 240 asnaf disantuni dalam program Sentuhan Kasih Ramadan di Kampung Kerukan, Kuala Penyu hadir menyerahkan sumbangan berupa wang tunai, beras dan kurma. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Siti Aminah Aceng yang juga ahli Parlimen Beaufort. Bantuan menjelang Aidilfitri ini bagi membantu mengurangkan beban penerima. Program hari ini adalah yang telah disumbangkan. Program kita hari ini penyampaian sumbangan wang tunai
dan juga beras ya, dan juga buah kurma sawit Kinabalu, SLDB. Penerima kita hari ini adalah seramai 240 orang bagi Don Kuala Penyu. Kita bersyukurlah pada Allah Ta'ala dan berterima kasih kepada pemimpin kita yang mana sudi bersama rakyat ini, dan kita harap-harap akan berterusan lah. Jadi kita berharap yang terutama sekali orang-orang mualaf ni diziarahi lah. Balai barang dapur, meringankan beban, lebih-lebih dekat raya. Ucap terima kasih kepada Datuk. Gembira, siapa anda gembira, setahun sekali. Bantuan ini adalah bantuan yang untuk asnaf lah. Daripada bantuan yang dibagi ini, saya haraplah supaya orang-orang di PDMT Nambak, terutama sekali kepada yang menyambut Hari Raya Aidil Fitri ini, dapat banyak manfaat. Dalam pada itu, Datuk Aminah turut memberitahu lebih banyak program bermanfaat dan berimpak besar akan dilaksana di kawasan ini dalam masa terdekat maupun jangka masa panjang. Antaranya penyerahan 4 projek perumahan rakyat termiskin PPRT kepada 4 keluarga yang hilang tempat tinggal dalam kebakaran di Klias, selain memperhalusi kerjasama strategik sawit Kinabalu dan Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah bagi membantu rakyat. Umat Islam diseru tingkatkan ibadah dan amalan mulia dalam bulan penuh keberkatan ini. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, Ramadan memberi peluang umat Islam menggandakan pahala bukan sahaja dengan berpuasa, malah menunaikan zakat, wakaf dan memperbanyakkan sedekah. Datuk Yusof ditemui pemberita dalam majlis berbuka puasa bersama masyarakat mukim segama di Kampung Tabanak Lahad Datu, mengajak umat Islam menghayati erti sebenar Ramadan. Seperti yang saya sarankan, bulan ini satu bulan yang boleh memupuk semangat kita sebagai orang Islam untuk senantiasa saling berkasih sayang dan mengambil pengajaran daripada makna sebenar Ramadan, iaitu untuk kita mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu cara takwa kita. Terdahulu, Datuk Yusof yang juga ahli Parlimen Lahad Datu menyampaikan sumbangan kepada golongan asnaf sempena Ramadan. Sementara itu, di Tawau, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan meluangkan masa bersama hampir 200 mu'alaf dalam majlis berbuka puasa Anjuran Hidayah Center Foundation di Kampung Serudong Baru. Beliau yang juga Adun Apas turut menyampaikan bantuan wang tunai kepada 100 mu'alaf di kampung ini dan Kampung Kuala Nansang untuk persiapan menyambut Syawal. Saya juga ingin menyuruh kepada semua pihak, sama ada pihak berkuasa agama seperti Jabatan Agama Islam, termasuklah juga NGO yang ada di negara kita ataupun yang ada di negeri sini, supaya sentiasa mengadakan program-program bagi mendekati dan menyantuni golongan saudara baru ini. Program sebegini dapat mengeratkan hubungan ukhuwah sesama umat Islam, malah menjadi media mengadakan dialog mengenai kemusykilan perihal hukum dalam agama. Kita mendapat juga maklumat untuk diadakan kelas-kelas bimbingan lah supaya mereka terus berada dalam agama Islam kan. So insya-Allah dengan kerjasama rakan hidayah di Tawau dan juga sebenarnya NGO kita akan berusaha untuk memastikan ada kelas-kelas mualaf yang juga diadakan. Paparan tadi mengakhiri bahan dari Sabah untuk petang ini. Berita selanjutnya kembali bersama Azam. Azam, silakan. Baik, terima kasih Ijam langsung dari Sabah.